Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita hari ini sekali lagi di Shah Alam Convention Center bersempena dengan Pesta Buku Selangor 2020. Hari ini dan pada jam ini pukul 4 ni kita ada tetamu istimewa yang akan membincangkan topik yang bertajuk gejala stres di tempat kerja dan cara nak menanganinya. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, kita berlayar dengan lebih jauh, kita akan bagi ruang kepada Tuan yang di sebelah saya ni, iaitu Tuan, boleh perkenalkan diri? Tuan Ryan. Boleh perkenalkan diri, nama Tuan? saya Renato Binunci. Orang panggil saya sebagai Ryan lah, Counselor Ryan. Counselor Ryan. Nama ni pun masa siapa nama adalah saya berforum dengan beberapa orang artis hari tu. Dia cadang dia letak nama Counselor Ryan. Nampak komersial sikit lah. Nampak macam gah lah nama gah tu sikit kan? lah. Nama betul saya Renato. Berasal daripada Sempurna. Sempurna, Sabah kan? Ya, betul. Sabah. Nak tanya pasal makanan-makanan segar-segar boleh tanya di Sempurna. Okey, jadi pada pengunjung pustakaan hari ni pun kita tengok dah ramai Cik Ryan. Ya, betul. Pukul 4 ni pun dah makin nampak aura-aura orang yang meminat membaca buku dan beli ni pun dah sampai. Jadi kita akan masuk ke topik kita di mana berkaitan dengan stres. Betul. Cik Ryan, apa yang dikatakan dengan stres? Apa maksud stres ni sebenarnya? Okey, stres ni kalau kita nak tafsirkan secara ilmiah lah, adalah keadaan bila diri kita dalam keadaan tertekan, terutama berkaitan dengan perasaan. Tetapi stres boleh terbahagi kepada dua, sama ada distress ataupun eustress. Distress ni lebih kepada situasi yang mana kita akan mengambil pendekatan negatif. Bila kita stres, kita ambil pendekatan negatif. Manakala eustress adalah punca kepada motivasi. Sebenarnya motivasi itu datang daripada stres. Contohnya kita nampak satu barang, contoh handphone. iPhone lah, iPhone baru kan, iPhone apa? iPhone 10. iPhone 10 lah. Ke iPhone X. Yang baru lagi apa? Apalah macam-macam. iPhone 11 kan? iPhone 11. iPhone 11 ya. iPhone 11 nampak. Jadi stres nak beli, nak memiliki nak memiliki. Jadi bila stres tu menjadi punca motivasi untuk dia bertindak untuk membeli. Jadi dia kena kumpul duit, kan? Yang dikatakan eustress itu yang dikatakan eustress tadi. Dia berkaitan dengan motivasi. Ya, betul. Sesuatu benda yang dia nak, dia tak macam bukan dia tak dapat, tapi dia nak juga benda tu dan menyebabkan stres pada dirinya. Dan paling mudah kita boleh bagi contoh lah, seekor harimau di hadapan kita. Okey, apabila ada harimau di hadapan kita, kita ada dua pilihan, iaitu distress dan eustress. Kalau kita distress, mungkin kita bertindak secara negatif. Kau pergi lawan, dah tentu akan mendatangkan kecederaan kepada kita. Tapi kalau kita eustress, maknanya kita bertindak dengan lebih bermotivasi. Maknanya bermotivasi untuk menyelamatkan diri, lari ke panjat pokok dan sebagainya. Tiba-tiba bila Cik Brian cakap macam saya terbayang apa tahu? Jumpa harimau jadi sakit. Amat tak mustahil lah benda tu kan. Macam pelik lah. Depan harimau kau nak buat macam tu memang kena tiaw lah. Betul. So boleh dimaksudkan macam tu lah. Stres ni sebenarnya punca motivasi. Tetapi motivasi kepada situasi negatif ataupun positif, iaitu distress ataupun eustress. So maksudnya stres ni ada dua, distress dan eustress. Distress memang stres atas keadaan negatif negatif sebab kita dah tak tahu nak buat apa, mulalah cederakan diri apa semua. Dan yang kedua adalah disebabkan motivasi, maksudnya ada satu menjadi medium, punca motivasi. Medium tu yang menyebabkan dia jadi stres. Betul. Okey, dan kita tahu stres ni berlaku atas sebab faktor dan berlaku atas berbagai-bagai situasi. Apa sebab utama berlakunya timbulnya stres ni? Okey, kalau kita amati, sebenarnya stres ni berlaku pada sesiapa. Semua orang akan mengalami stres. Cuma kalau kita nak tengok situasi sekarang ni, yang banyak menjadi faktor adalah gaya hidup lah, ataupun kewangan, duit tak cukup dan sebagainya. Dan paling penting adalah pasal kerja lah. Kerja yang mana kita perlu menyiapkan satu-satu kerja dalam keadaan yang tertekan, perlu segera dan sebagainya. Sebab
Hari ini memang orang stres sebab kerja. Kan? Jadi salah satu puncanya adalah pasal kerja lah. Itu di antaranya punca utama. Sebab tak ada kerja yang tak stres. Ya, betul. Di dunia ni. Ada kerja yang tak stres? Tak ada kan? Semua kerja stres. Semua kerja stres. Dan kalau kita detailkan lagi, sebenarnya ada banyak faktor kekeluargaan, faktor semua situasi sebenarnya menyebabkan stres. Tapi yang menjadi masalah adalah ramai orang stres dibiarkan berlarutan. Itu yang menjadi punca masalah tu semakin meningkat. Semakin meningkat, semakin makan diri secara slow. Kita tak nampak benda tu, stres ni sebenarnya. Okey, sebab menarik topik ni. Saya sangat suka. Sebab stres ni semua orang ada. Betul. Semua orang ada. Bayi dalam kandungan Bayi juga. dalam kandungan pun ada stres kan. Kucing pun stres. Betul. Kau ambil kucing, pergi kacau-kacau dia. Lama-lama dia stres, dia cakar. Betul. So setiap yang bernyawa memang Setiap yang stres. bernyawa mesti akan ada stres dia. Cumanya macam saya cakap Nak tadi, tangani tu. ramai orang membiarkannya. Dia biar berlarutan. Macam belon kan. Dia dah tegang. Dibiar tegang lagi. Tegang sampai satu tahap mungkin dia akan meletup. Itu yang dalam keadaan bahaya lah. Jadi ada tak kaedah nak tangani stres ni? Kita dah tahu. Semua orang. Stres ni semua orang ada dan orang akan biar berlarutan, berlanjutan. Jadi macam mana kita nak bagi stres ni ada cara untuk kita tanganinya? Betul. Sebenarnya macam saya cakap tadi, semua orang stres. Cuma ada orang yang membiarkan, ada yang tak membiarkan. Dan kadang-kadang sebenarnya kita dah riliskan stres kita tu secara tidak sengaja. Cuma hari ini saya berniat nak mengingatkan pada semualah. Saya, rakan saya dan semua orang lah. Kita kadang-kadang tak perasan sebenarnya kita riliskan stres kita. Dengan cara apa? Salah satunya adalah kita bercerita dengan orang. Kita perlu bercerita dengan orang supaya kita dapat riliskan stres. Bila kita tertekan, kita nak bercakap dengan orang kan? Betul. Kita nak share dengan orang. Itu adalah salah satu cara. Kalau kita biarkan dan kita tak bercerita, mungkin benda tu macam saya cakap tadi, belon. Dia akan jadi tegang sampai satu tahap dia akan meletup. Itu yang pertama. Yang kedua yang paling penting adalah situasi stres ni kita dalam keadaan negatif. Dah tentu negatif kan. So kalau kita nak riliskan, kita perlu ambil peluang untuk kita melakukan benda yang kita suka. Tadi stres, dah tentu kita negatif kan, tertekan, rasa macam tak okey. So cara nak rilis dia, kita perlu buat benda yang kita suka, yang kita gembira. Stres tak boleh dibuang. Contoh kalau kita stres pasal kerja, mana boleh takkan nak berhenti kerja kan? Ataupun stres dengan bos, nak suruh bos berhenti, tak boleh. So caranya adalah apabila kita stres dengan satu-satu situasi yang mana kita tak mampu nak ubah, kita perlu buat benda yang kita suka di tempat lain. Contohnya hobi kita. Kita buatlah hobi. Contoh kalau mancing, pergilah mancing. Contoh kalau main ambil gambar, pergilah ambil gambar. Sebab itu benda yang menggembirakan kita. Kita dapat meneutralkan semula keadaan stres tadi. Carilah apa-apa jalan pun untuk kita nak neutral balik diri kita. Betul. Apa yang kita sukalah. Betul. Hobi lah. Selalunya kita kena ambil yang hobi lah kan. Saya macam ada terdengar satu kisah dulu. Sebab bila kait dengan hobi, ada setengah orang dia melepaskan stres dengan cara yang salah kan. Cik Dayan kan. Betul. Dia ada stres dia, hobi dia adalah dia suka tembak binatang, dia suka tembak-tembak. Sebenarnya itu bahaya tak? Sebenarnya itu adalah salah satu cara rilis. Tapi okey, kalau kita tengok budak-budak remaja yang merempit, sebenarnya dia dalam keadaan stres. Dia ada disebut sebagai adrenalin. Dalam energi energi yang mana dia perlu lepaskan dia punya perasaan tu. Kalau dia tidak mendapat saluran yang tepat, dia akan merempit. So energi tu tak boleh ditahan tau, dia perlu dilepaskan. Dia nak kena keluar juga. So dia kalau dapat saluran yang baik, mungkin dia pergi trek dan sebagainya, dia akan mendatangkan macam saya cakap tadi, distress dengan eustress lah. Sama dengan menembak. Kalau dia nembak dan dia jual ataupun mungkin dia jadi pakar penembak, olahkan benda tu, pelbagaikan. Menjadi akan benda jadi yang hobi dia kan, manfaat. Dia akan dapat duit. Betul. Yelah, dari sudut tu kita pandang
Maksudnya jangan jadikan satu medium tu terberhenti di situ. Betul. Kalau nak lepaskan stres, pastikan benda tu mendatang manfaat kepada kita sendiri. Dan ada ramai yang mengatakan bahawa stres ni adalah masalah psikologi. Betul ke tidak? Okey. Stres ni pada saya dia adalah salah satu situasi kita punya psikologi macam demam lah. Fizikal boleh demam, psikologi juga boleh demam. So macam mana nak tahu psikologi kita ni sedang demam? Sebenarnya senang je. Apabila kita stres, bermakna kita punya psikologi sedang demam. Dia belum lagi sampai tahap kepada sakit mental lah. Dia akan menjadi penyakit mental kalau dibiarkan berlarutan. Macam tadi Cik Brian cakap. Macam saya cakap tadi, stres biar. Samalah dengan penyakit fizikal. Kau demam biar. Lama-lama jadi penyakit. Sama juga dengan stres. Bila kita stres, biar. Lama-lama akan jadi penyakit mental. Mungkin kemurungan, mungkin anxiety, mungkin halusinasi dan sebagainya. Okey, kita ada soalan di Facebook Encik Brian. Ramai yang tulis ni. Ramai yang stres ke? Okey, soalan daripada Farzana Faizal. Terima kasih kerana mengunjungi live Facebook ni. Apa peranan majikan dalam membantu mengurangkan tekanan dalam kalangan pekerja mereka? Menarik tu. Soalan dia ni soalan macam dia melihat pada peranan majikan lah kan. Dia stres dengan bos dia ni kot. Tak ada puan, jangan kecil hati puan. Bagus soalan tu. Cuma saya suka mengambil apa kata-kata ataupun nasihat daripada saya punya bos sendirilah. Di SUK tu dah tentu SUK lah. Dia selalu pesan supaya bos-bos di jabatan agensi di negeri Selangor ni supaya mengadakan sesi coffee table dengan staff. Supaya staff dapat meluahkan perasaan dia dengan cara lebih berhemah, dengan cara santai dan sebagainya. Yang kedua, peranan majikan juga boleh mengadakan aktiviti-aktiviti kebajikan lah. Contohnya macam sukaneka dan sebagainya lah, ataupun pertandingan lah. Itu juga akan menyebabkan kita hilang stres. Itu inisiatif lah. Yang itu kalau nak tanya peranan majikan tu lebih khusus lah. Lebih khusus lah. So pada majikan di luar sana, ni majikan kau jangan bebel pasal stres, nanti orang makin stres. Betul. Bila bebel kena buat benda tu. Dan menariklah apa yang Cik Brian cakap. Maksudnya kita adakan satu sesi ruangan santai, betul, bicara ke apa, kita lepak kan. Baru kita tak rasa terasing di antara majikan dan staff. So dia terus direct. Betul. Apa-apa kontak kat situ staff je. Staff ni dia stres sebab ada barrier tu lah. Betul. Dia jadi stres. Betul. Kalau bila kita ada rapat, barrier, tak ada stres lah. Maknanya kita boleh macam orang muda-muda sekarang ni dipanggil macam menganjing lah, membawang lah dan sebagainya. Kalau kita rapat, orang tak terasa. Tapi kalau kita ada barrier, cakap sikit orang terasa. Bila terasa tu yang akan jadi stres. Kenapa barrier tu ada? Sebab tak ada sesi tadi. Okey. Betul tu. Kemudian ada juga soalan daripada saya, which is ada setengah pihak kata sebenarnya dekat tempat kerja ni bukan stres pun. Kerja tu tak stres pun. Tapi kawan-kawan tu yang menyebabkan stres. Macam mana tu Cik Brian? Betul. Dia sama juga konsepnya dengan majikan tadi. Ada majikan yang mengestreskan, ada kawan-kawan yang mengestreskan. Dan selalunya orang stres ni dengan kawan-kawan ni apabila kawan-kawan ni mulut tak jaga. Cakap lepas, bercerita, cakap lepas, bukan setakat cakap lepas, yang mengumpat pun ada. Yang tu yang lebih radio buruk kan. Daripada A ke B, daripada B ke C, dan sampailah cerita tu satu bangunan dah tahu dah. Padahal benda simple je, benda tapi small matter je bila lah. Jadi radio buruk tahulah. Yalah. Daripada benda sikit jadi besar. Kan. Okay. So itu antara rakan-rakan yang menyebabkan kita stres lah. Tapi senang suka saya bagi tahu lah, bila rakan-rakan ni senang je. Macam bos tadi, kita tak boleh nak buat apa. Dengan rakan-rakan ni takkan kau nak membebel pula dengan rakan-rakan kan. Kalau kita dah nasihat, kita bagi tahu dan tak makan,
tak ada cara lain. Kita perlu mencari alternatif lain untuk release di luar daripada situasi daripada tersebut. situasi tersebut. Jangan Takkan kau lepaskan nak gaduh kan? Takkan nak gaduh. Bila gaduh masalah tak selesai. Jadi langkah terbaik adalah Lepaskan cari jalan tempat keluar. lain. Lepaskan tempat lain. Banyak. Saya nak pesan lah. Di luar sana terlalu banyak benda yang menggembirakan kita. Jangan banding apa yang kita ada alami. Jadi disebabkan satu benda je, benda lain yang gembira tu kau tak dapat buat, maknanya satu kerugian lah. Ya betul lah, satu kerugian yang sangat besar. Kita ada soalan di Facebook, Nur Cempawan Mak Abu. Terima kasih. Macam mana nak tahu seseorang itu, ini masalah mental kot ya. Actually ada problem split identity. Adakah disebab stres? Saya rasa macam tu soalannya. Macam mana nak ini tahu? saya selalu ditanya tentang split personality ni. Ramai orang tak tahu sebenarnya. Split personality ni seolah-olah orang anggap macam semalam orang tu bagus, macam baik sangat lah. Tiba-tiba hari ni dia membebel, macam kena hantu lah. Dan orang akan menganggap itu split. Sebenarnya itu bukan split, itu orang normal. Split ni ada syarat. Syarat bukan dia lidah bercabang lah. Kalau kita rasa semalam kita macam dah terlalu jahat, tiba-tiba hari ni nak buat baik, itu bukan split lah. Itu bukan split. Ataupun semalam bos kita membebel macam nak bunuh orang, tiba-tiba hari ni dia belanja macam daripada syurga. Kan? Faham. Itu bukan split. Split ni syarat dia, pertama dia perlu ada 2 atau lebih personality yang bertentangan. Personality bertentangan. Contohnya pembunuh dengan ahli agama atau ustaz, contoh. Maknanya bertentangan. Itu syarat pertama. Syarat kedua, setiap personality itu saling tidak mengenali. Lari betul lah. Syarat ketiga, syarat ketiga, setiap personality itu saling tidak mengetahui. Kalau kita sedar semalam kita buat jahat, maknanya kita bukan split. So kalau ikut syarat tu, kalaulah betul dia membunuh semalam, hari ini dia jadi ahli agama atau ustaz, dan dia tak tahu semalam dia membunuh, mungkin ada tanda-tanda split lah. Bukan, saya rasa yang puan tanya tadi tu seolah-olah macam yang biasa tadilah. Semalam dia baik, hari ini dia macam tak berapa bagus. Semalam dia terlalu jahat, kan? Itu bukan split, itu masalah mood sahaja. Mungkin ada tanda-tanda kecelaruan mood, tanda-tanda saja. Mungkin itu yang dimaksudkan. Split ni lain. Macam ada ingat dulu SPM tahun berapa saya tak silap saya, ada cerita pasal Sherlock Holmes tu kan, yang dia kaji satu kes tu. Yang itulah yang itu split identity tu. Dia saling tak mengenali kan. Dia saling tak mengenali watak dia. Malam dia jadi terus bertukar jadi orang lain. Lepas tu dia tak sedar apa dia buat semalam. Itulah split. Kalau macam saya cakap tadi, semalam kita sedar yang kita terlalu jahat, kita bukan split kita masih orang normal. Yang normal. Sehat personality kita. Jangan salah faham puan yang bertanya tadi tu. Okey, soalan daripada Facebook lagi. Okey, kalau stres, daripada Syazmin Saleh kalau stres sampai buat self harm, sebagai kawan apa yang patut dilakukan? Sebagai kawan. Sebagai kawan. Kita nampak kawan kita sedang stres lah, ambil tikam dan sebagainya. Okey, sebagai seorang kawan, tahap dia dah self harm ni, dia dah kategori stres yang melampau. Dia pada tahap mungkin kritikal ataupun tinggi, sangat tinggi. So kita sebagai kawan, kalau boleh kita nasihatkan. Kalau boleh bukan nasihat lagi bawa dia terus. Bawa terus berjumpa pakar psikologi ataupun kaunselor. Sebab self harm tu adalah tindakan yang bahaya, di luar kawalan. Maknanya dia buat keputusan yang tak tepat Maknanya keputusan yang bukan dalam kewarasan. So kita perlu bantu dia untuk berjumpa pakar. Berjumpa pakar tu adalah tindakan yang maknanya dalam keadaan kesedaran lah. Dah tentu mungkin dia tak nak, tapi kalau boleh paksalah. Sebab kita kawan rapat, biasanya bila kawan rapat ni, member tu akan setuju kalau kita ajak. Jangan biarkan dia. Tu nasihat saya lah. Kalau kawan tu dah mula mencederakan diri sendiri, berkurung, cakap sorang-sorang kan, sila bawa jumpa pakar. Puan apa tadi tu? Kan? Yang bertanya tadi tu. Bertanya lagi tu dah. Kalau boleh ajak dia. Kalau tak boleh ajak,
lagi cantik paksa dia. Kan? Paksa dia. Tu Puan Sazmin Saleh Puan Sazmin Saleh. Terjawab soalan tu saya rasa. Bila dia dah sampai tahap self-harm tu, bawa lah dia, ajak dia. Mungkin juga boleh bawa berbincang dengan keluarga dia. Kan? Mungkin dengan kita pesan, dia macam pesan dengan keluarga dia untuk bawa dia berjumpa kaunselor ataupun psikologis. Soalan terakhir daripada saya. Saya ada jerawat sekarang ni. Alamak. Kau stres ni. Okey, adakah jerawat, darah tinggi, sakit tulang belakang, peningkatan berat badan, rambut gugur, gejala-gejala ini ada tak terlibat dengan stres? Okey, dia bukanlah 100% disebabkan stres, tetapi memang ada. Memang ada sebab apabila kita stres, hormon kita berubah. So bila hormon berubah, ada kesannya adalah dengan tumbuhnya jerawat, ada yang akan sakit perut, ada yang mengalami ulcer, apalagi ada yang pening kepala, mungkin rambut gugur, ada yang jadi selera makan berlebihan tu yang jadi bila stres dia jadi dempol, menternak diri sendiri kan. Ada juga yang bila hormon dia berubah dia tak ada selera makan, daripada besar menjadi kurus. Sebab dia bergantung pada orang. Dan kalau nak tanya jerawat itu, jerawat juga adalah salah satu punca. Dia bukan punca lah, tanda-tanda kita sedang stres sebenarnya. Jadi pergi rilis cepat-cepat. Rilis cepat-cepat. Balik nanti pergi taman ke apa ke, buat hobi lah. Yang paling mudah kita boleh buat. Ada setengah, saya ada satu soalan lagi lah yang main sangat penting. Ada setengah orang dia melepaskan stres, khususnya kepada lelaki dia akan merokok. Adakah merokok sebagai tuntas dalam masalah stres ni? Stres ni orang yang stres dia boleh melakukan tindakan luar kawal. Dan rokok ada antaranya. Dan sebenarnya orang stres juga boleh terdorong kepada penyalahgunaan bahan. Dan kalau kita tengok punca-punca penyakit mental pun ada yang disebabkan oleh penyalahgunaan bahan. Bermula daripada stres lah. Bila stres merokok, bila stres menyalahgunakan bahan, lagi teruk minum arak dan sebagainya. Kan? Itu adalah action macam saya cakap tadi, yang mana dia dikategorikan sebagai distress tadi. Distress lah, dia dah distress kepada benda negatif. Dia memang berpunca daripada stres jugalah. Lelaki memang banyak stres. So mana-mana yang merokok tu dia stres. Betul juga. Antara perempuan dengan lelaki, statistik menunjukkan siapa paling banyak stres. Dia sama, tak ada lelaki atau sama, perempuan. tidak ada lelaki atau perempuan. Cuma jadi, dalam setting-setting tertentu lah. Contohnya kalau dalam pengurusan kekeluargaan, yang selalu stres perempuan, kesian kan. Kalau pengurusan kewangan, lelaki lah selalu stres. Mana taknya duit kita, duit dia. Jadi stres sikit lah. Agak stres. Yang pasal kekeluargaan tadi, biasanya perempuan dia bekerja, kemudian balik rumah nak kena urus itu ini dan sebagainya. Sebab tu dia menjadi lebih penat lah. So pasal dia tengok situasi lah. Ada setting-setting tertentu yang mana perempuan lebih stres, betul. Yang mana setting tertentu lelaki pula lebih stres. Dia ada dominan, ada yang undominant sikit. So itulah bila dikatakan soal stres ni sebenarnya banyak cara nak menyelesaikan dia. Bukan sahaja kita buat satu benda yang kita suka, tapi malahan kita buat satu benda yang orang suka, mata kita sedap tengok pun kita boleh hilangkan stres. Betul tak? Membaca, menulis, kan? Banyak sebenarnya. Beli untuk buku kita kan? Beli buku. Dekat pesta buku ni boleh datang. Nak hilang stres, boleh datang ke pesta buku ni. Related tak? Okay. Buku lawak-lawak ada. Buku lawak-lawak, betul. Dah tentu bila kita baca buku tu kita tergelak. Hormon akan jadi okey lah. Betul. Okey, pada Encik Ryan, saya nak Encik Ryan conclude lah. Buat konklusi lah tentang apa yang topik kita bincang hari ni. Khususnya di tempat kerja lah. Kita fokus di tempat kerja. Bab stres ni nasihat saya lah. Sebab saya boleh kata tiap-tiap hari handle orang stres ni. Kan, kalau kita tengok WHO dulu pada tahun 1998 dulu, dia memang dah pernah menganggarkan bahawa pada tahun 2020, iaitu tahun ini, penyakit pembunuh nombor 1 manusia adalah penyakit jantung yang disebabkan oleh stres ataupun kemurungan. Jadi nasihat saya
pada para penonton ataupun pendengar, kita tak boleh main-main dengan stres ni. Kita perlu cepat-cepat riliskan kita punya stres supaya kita macam demam tadilah, dia tidak berpanjangan, supaya stres kita tu tidak terkumpul. Tak terkumpul. Supaya bila stres release. Maknanya kita perlu sentiasa meriliskan stres kita. Sebab stres tetap akan berlaku dan dalam setting-setting situasi-situasi tertentu dia tetap akan berlaku. Jadi kita tak boleh simpan-simpan lah. Kita kena cepat-cepat riliskan. Ada banyak kaedah. Betul. Pertama, kita orang yang ada agama ni, kita ada agama ni masing-masing dia ada cara nak release dia kan. Betul. So gunakan kaedah-kaedah yang telah diberikan dan juga apa yang Cik Brian sendiri dah terangkan kepada kita. Setakat ini sahaja kita punya sesi live kita, dan terima kasih kepada Encik Brian. Suka untuk saya ingatkan bahawa sesi ini merupakan perkongsian ilmu dan tidak ada kena-mengena dengan sebarang pihak ataupun mana-mana jawatan kuasa. Jika ada tersalah dan silap, saya mohon maaf, dan jangan lupa jangan lupa datang ke Pesta Buku. Betul. Pesta Buku Selangor di SACC Shah Alam Convention Center, bermula daripada 27 hari bulan, which is hari ini. Betul. Sampai 8 Mac 2020. Dan kita juga ada cabutan bertuah setiap hari. 9 cabutan bertuah dengan minimum pembelian RM30 bertempat di Shah Alam Convention Center. Dah 4 kali saya ulang ni, di Shah Alam Convention Center. Jadi jangan biarkan stres membunuh anda. Salam sayang daripada saya. Kita akan ke next live yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Okay.